Kak, boleh kak? Boleh. Bro, dapat sikit boleh tak? Dapat sikit depan. Nak. Depan. Depan. Okey, ini ambil ni. Ambil ni. Ada lagi bang? Oh, ada lagi. Ada lagi ni. Oh, boleh wakil seorang je cakap. Boleh. Kita akan start dulu, nanti kita akan. Okey. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak media yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah, pertamanya kehadiran kita adalah untuk bersolidariti bersama sahabat-sahabat yang akan keluar sebentar lagi atas intimidasi himpunan lawan. Dalam masa yang sama kita mengambil kesempatan kehadiran kita juga, saya selaku ketua pemuda Pakatan Harapan Wilayah Persekutuan datang atas kapasiti Pemuda Harapan untuk membuat satu laporan polis berkaitan kesalahan Tan Sri Anwar Musa yang telah melanggar SOP bukan kali pertama, bukan kali kedua, tapi kali ketiga. Iaitu kali pertama beliau telah melanggar SOP ketika mana beliau makan di kebun komuniti ketika merasmikan kebun tersebut di wilayah Persekutuan. Kali kedua, beliau telah didenda dengan 2,000 kompaun disebabkan pelanggaran menziarahi Tun Abdullah Badawi. Dan ini kali ketiga pelanggaran SOP ketika mana beliau pergi menziarahi kubur kakaknya dan familinya dalam keadaan tidak bersalah mewarnai di ucapan beliau berkenaan dengan ziarah tersebut pada 1 Ogos 2021 semalam. Akan tetapi sebelum ini kita dimaklumkan di media pada 21 Julai seorang lelaki daripada Felda Jempol telah disaman ataupun dikompaun disebabkan ziarah kubur. Dan ini kita harapkan satu tindakan tegas yang bukan kali pertama, bukan kali kedua, tapi kali ketiga. Kali kedua beliau disaman atau dikenakan kompaun 2,000. Kita inginkan kompaun yang lebih tinggi dan kita harapkan dengan kompaun tersebut beliau akan terlucut jawatan sebagai MP disebabkan jumlah kompaun yang dikenakan. Dan kita yakin akan ada double standard yang akan dikenakan menyebabkan beliau di kompaun minimum ataupun tidak lebih daripada RM2,000. Perkara ini beliau sebagai Menteri Wilayah Persekutuan sepatutnya menunjukkan contoh kepada rakyat terbanyak akan tauladan yang baik dengan mematuhi sebaik mungkin SOP yang dikeluarkan. Jadi pelanggaran akta ini kita harapkan dikenakan hukuman dan sekaligus menyebabkan beliau tidak layak lagi untuk menjadi ahli parlimen. Saya rasa sekadar itu saja sidang media yang kita ingin sampaikan pada hari ini. Dan kita mengalu-alukan kedatangan kawan-kawan kita yang telah keluar daripada intimidasi lawan tadi. Tambah. Isi. Sini. Ni. Geng. Boleh buat cross balik tak? Ketong tadi tak ada gambar cross dah. Ambil dulu. Mana abang boleh? Sekali lagi. Ramai. Apa bunyi? Pegang tangan ah. Jangan pegang tangan. Bangla boleh. Wajib sama kedai. Cakaplah dulu.
Ramai. Siap, ya. Kau syuting bro. Abang syuting sini. Oh, boleh. Tak, macam tak ada nak cross ni. Tak apa, cakap dulu. Okay, sorry Bro, boleh seorang wakil cakap? Seorang ya? Ana nak minta tolong bro, gua nampak jakuman. Lepas ni, jagi awak. Jagi. Tak, dia nak main. Lepas sikit Lepas sikit. Macam mana? Nak pegang? Sekejap sikit. Okey. Bro, mic. Ada saya nak pegang mic Syafin ni? Tolong. Agak susah lah. Ramai ada juga. Pegang langsung satu. Okey nanti. Ada lagi tak mic? Okey. Ni macam ni okey abang? Okey nanti. Okey. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada rakan-rakan media yang ada pada pagi ini. Okey. Ini kenyataan media daripada Sekretariat Solidaritas Rakyat. Anak muda terus lawan biar 1000 intimidasi. Hari ini 11 orang 13 anak muda yang menyertai himpunan keluar dan lawan telah dipanggil oleh IPD Damwangi untuk disiasat. Catatan ini dibuat dikatakan dibuat di bawah Seksyen 17 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit dan Seksyen 21 atau Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Sekretariat Solidariti mengecam sekeras-kerasnya siasatan pihak polis terhadap aktivis yang hanya bersuara, mengkritik dan menyatakan tuntutan kepada kerajaan. Seperti yang kami tegaskan, perhimpunan yang dijalankan dengan SOP yang ketat, malah pihak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Muhakam juga mengesahkan bahawa perhimpunan itu mematuhi SOP dengan semua melakukan penjarakan fizikal serta memakai pelitup muka. Kami ingin tegaskan bahawa protes keluar dan lawan bukanlah dibuat untuk bersukaria sebagaimana kenduri makan durian di mana Speaker Dewan Rakyat atau mesyuarat politikus di rumah Perdana Menteri yang jelas dalam kawasan tertutup. Anak muda berhimpun untuk protes Ustaz Muhyiddin Yassin dan menuntut agar beliau meletakkan jawatan. Ya, kami mendapat maklumat bahawa lebih ramai akan dipanggil selepas ini selaras dengan kenyataan Ketua Polis Negara. Kita sentiasa bersedia dengan segala kemungkinan. Namun tindakan dan kesihatan ini hanya merugikan sumber dan tenaga pihak polis. Sepatutnya sumber ini disalurkan ke tempat lain yang lebih utama dan menteri tidak sepatutnya menggunakan pihak polis untuk kepentingan politik beliau. Anak muda tidak akan berdiam diri selagi tuntutan kami tidak dipenuhi. Kita akan terus keluar dan lawan dengan skala yang lebih besar. Sekali bangkit dan lawan, tidak akan undur. Terima kasih. Ada persoalan? Berapa jam dah dia? Kami masuk tadi jam 10.30. 10. Sekarang 2 jam setengah lah. Lebih kurang 2 jam setengah. Semua proses jalan lancar. Kami berikan kerjasama yang terbaik kepada pihak polis. Pihak polis juga menjalankan kesihatan dengan profesional. Tapi yang pagi tadi 8 orang, 3 orang baru masuk lah. So hari ini jumlah keseluruhan adalah 11 orang yang disiasat. Sorry? Tanya panjang lah. Peraturan pengawalan dan pencegahan penyakit berjangkit Seksyen 13 dan Seksyen 21 atau pengawalan penyakit itulah 118 atau 342 lah. Total semua yang kena pakai berapa? Hari ini 11 orang. Dan kami juga mungkin disiasat di bawah atas perhimpunan awam lah, perhimpunan aman. Rancangan anak muda seterusnya lepas ni Kita akan umum dalam masa terdekat. Ada komen MP ke Parlimen tadi? Kami tidak dapat maklumat penuh, tetapi kita menyokong segala usaha untuk membuka Parlimen lah. Kita mendesak, itu memang adalah tuntutan kita bahawa Parlimen perlu dibuka dan bukan ditutup. how do you think about the success of Saturday's protest? Ya, kita akan teruskan momentum ini. Kita tak akan berdiam diri selagi Parlimen tidak dibuka, selagi Muhyiddin Yassin tidak meletakkan jawatan. Anak muda memang jawatan kita untuk menyokong
menuntut Muhyiddin Yassin meletak jawatan. On social media, there were comments saying that the protest, the demonstration, risk infection of COVID-19. But at the same time, these are positive people who supported the Black Lives Matter movement Saya in tak the dengar. US. Saya tak dengar. Oh, okay. So there are some comments on social media where netizens are saying that the demonstration is possibly cause spread of COVID-19. However, these are possibly the same people who also supported the Black Lives Matter movement. So do you have a comment towards that regarding the importance of the demonstration or something? Okey, sebelum kita pergi ke perhimpunan letak bulan lepas, memang kita telah ketatkan SOP. Memang kita strict lah, kita ada marshal yang memastikan SOP terjaga. Kita memang mensyaratkan kepada semua peserta yang turun, kawan-kawan yang nak turun, memakai pelitup muka berlapis. Dan kita juga ada edarkan glove, kita bagi face shield, dan juga kita ada edarkan PPE. Ini semua sebagai satu mekanisme untuk menjaga supaya transmission tu tak berlaku lah. So itulah tindakan kita dan kita minta sesiapa yang hadir, siapa yang nak hadir tetapi ada golongan berisiko di rumah. Jadi ada ibu bapa yang tua ataupun golongan berisiko yang lain, kita tidak galakkan untuk turun bersama kita. Memang kita dalam SOP kita memang kita jelaskan perkara tersebut. Dan selepas perhimpunan kita galakkan untuk membuat test kendiri lah dan self isolation. Ya. So itu sebab langkah-langkah kita memang kita faham. Kita anak muda, kita faham situasi sekarang, tapi kita rasakan memang kita perlu turun ke jalan sebab pemimpin, menteri tidak mendengar lagi keluhan dan suara rakyat. Okey, terima kasih kepada rakan media yang hadir hari ini. Terima kasih. Ini nak kena balik. Ini saya minta masih saya punya ni. Baik. Okey, kita lihat. Okey, siapa ni? Baik. Saya akan terapi. yang membantu melakukan atas tanah api di wilayah asal Malaysia, dan yang kedua ini yang menjaga perhimpunan yang baru ini dengan lawan negara ini di dalam mereka kita panggil Oh, nama dia sebagai jurusan kendaraan dari ini belum ada komponen itu menunggulah dan kita berjalan. Ya, macam bersama hari tu juga. Memang korban kita akan mencabar di mahkamah. Ni. Okey. Jadi ramai. Lawan kejahatan pada hari Sabtu tadi. Tentang Puppet NGO make police report. kawan berdiri Adalah mungkin salah seorang. So mereka cakap bila dipanggil dan Kami mendapat dipanggil pihak polis pada hari Sabtu lah. Tapi polis kemudian menyuruh kami datang malam Ahad. Tetapi kami berunding untuk datang pada hari ini. So hari ini lah kita datang untuk bagi kerjasama dengan pihak polis lah. Sebab kita tidak mahu nak kita akan bagi kerjasama sepenuhnya lah, profesional lah.
dalam kita buat apa-apa benda pun. So, apa yang disoal dari pasal perhimpunan? Dia banyak juga soal daripada pihak polis. Saya tak ingat semualah, tapi semuanya berkaitan perhimpunan lah. Sama siapa yang datang, siapa yang bercakap dan sebagainya lah. Dan standard lah untuk soal pihak polis. So, ada lagi yang akan dipanggil malam ni ke esok? Kalau ikutkan kenyataan daripada Ketua Polis Negara, ada 29 orang yang akan dipanggil. Tapi setakat ini peguam kami hanya dapat maklumat untuk hari ini baru 11 orang. Mungkin akan ada lagi esok atau lusa lah yang akan dipanggil. Tapi So far, polis ada keluarkan kompau. so far belum ada kompon lagi, tapi kita prepare juga lah untuk perkara tersebut. Yang hadir dapat halau? Tak ada. Memang kita datang sendirilah. Sukarela sendiri. Memang rakyat marah dengan apa yang situasi sekarang lah. Terutamanya apabila parlimen ditutup, kan, ruang untuk bersuara tu dah diketepikan begitu sajalah oleh menteri. So, kenapa Ashraf? Banyak netizen luar marah dengan perhimpunan tu. Ya lah, kita faham juga. Diberikan sekretariat, kita tak bermusuh dengan rakyat. Kita hanya ingin menegaskan bahawa Muhyiddin Yassin perlu tak jawatan, buka parlimen dan juga laksanakan moratorium tanpa terhad kepada semua pihak. So, rakyat marah, ya, kita faham. Tetapi di pihak sekretariat kita juga mengambil langkah yang sangat teliti bagi memastikan SOP penjarakan sosial, pakai tutup muka, edarkan sanitizer, semua ni untuk mencegah penularan COVID lah. Tapi bila keadaan terdesak, kita terpaksa turun ke jalan menyatakan tuntutan kita. Kenapa kita cerita? Sedangkan parlimen dah dibuka, dah dibahas. Okey, parlimen ada orang yang duduk. sebenarnya dalam isu teroris yang betul ni, kalau ikut perlembagaan 10 perkara 10 dalam persekutuan, memang ada pertukan untuk kita berhimpun. Di parlimen satu saluran, di dalam pun satu saluran. Dia tidak ada istilah saluran tak betul atau saluran betul lah. Tapi di peringkat sekretariat kita merasakan bahawa sesi sidang parlimen khas ini bukanlah pembukaan parlimen yang betul-betul, sebab hanya ada sesi soal jawab, tak ada pengundian. Dan akhirnya kita dapat lihat pada hari ini parlimen ditutup sekali lagi. Okey. Terima kasih. Okey, Syah. Okey, baik. Okey. Lagi satu, dia cakap petang ni ada lagi betul tak? Tengah hari ni ya, pukul 12. Pukul 2. Sudah masuk. Sudah masuk. Tak, maksud saya dia orang cakap ada second wave ke bukan? Di peringkat sekretariat tak ada lah. Ada pindah sikit saja. Kita pergi interview besok. Dari kami lah. Ada lah. Tahu. Keluar media menyamping. Itu ada juga bang. Dua. Baik. Ada lagi. Belum mula. Wilayah bagi ke anak muda yang melanjutkan perjalanan dari ini dari perjalanan waktu di bawah. Kalau sekarang ini saja dari mengisahkan hari ini, kita ada sedikit akan buat ini. Mengenai pemahaman kesatuan dan dulu. Siap.